Tahun 2020 telah menghasilkan banyak kejutan. Wabak virus corona dan krisis minyak masih mempengaruhi pasaran. Syarikat-syarikat sedang cuba bertahan dengan sesetengah memberhentikan pekerja dan ada juga yang mengurangkan gaji pekerja. Dan ada juga yang terus mencapai paras keuntungan yang lebih tinggi. Apapun krisis yang sedang kita hadapi ini memberi kita pelbagai peluang pelaburan. Adalah penting bagi kita semua untuk pilih aset industri yang betul untuk memaksimalkan pulangan dalam situasi ekonomi yang mencabar ini. Mari kita lihat instrumen-instrumen yang terdapat di platform Olimtrade. IBM, simbol IBM adalah pengeluar dan pembekal perkakasan dan perisian serta penasihat IT terbesar dunia. Menurut laporan kewangan suku tahun pertama 2020, IBM telah menjana keuntungan 17.57 bilion iaitu 3.4% lebih rendah berbanding tahun lalu disebabkan pandemik COVID-19. Pada awal 2019, IBM mengeluarkan IBM Q iaitu komputer kuantum komersial yang pertama. Setahun selepas itu, ia mengeluarkan model 53 qubit yang baru dan merancang untuk mengeluarkan model seterusnya yang mempunyai keupayaan antara 80 ke 120 qubit. Tidak mustahil satu kelebihan komputer kuantum yang baru akan tercapai dalam masa yang terdekat. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 20 hari bulan Julai. Microsoft, simbol MSFT, adalah syarikat perisian antarabangsa yang telah mencipta perisian sistem operasi Windows. Microsoft adalah pemilik Skype dan enjin pencari Bing, menyediakan servis platform sebagai servis Microsoft Azure dan adalah pencipta permainan konsol Xbox, perisian Windows Server, SQL Server dan lain-lain. Menurut laporan terkini, jumlah jualan susut 5.11% berbanding tahun lalu tetapi harga stok telah kembali ke paras tertinggi. Kekayaan pengasas Bill Gates meningkat 8 bilion dari Mac ke Mei. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 16 hari bulan Julai. Apple, simbol AAPL yang bernilai lebih dari 1 trilion adalah pencipta telefon pintar iPhone, tablet iPad, komputer peribadi Mac, jam pintar dan konsol Apple TV. Apple juga menawarkan pelbagai jenis servis seperti Apple Music, iCloud, Apple Care, Apple Pay, servis streaming Apple TV Plus dan lain-lain. Pada awal Jun, stok Apple mencapai paras tertinggi dalam sejarah dan masih sedang menaik. Walaupun dengan latar belakang pandemik COVID-19, jualan iPhone, teknologi wearables dan aksesori dan servis terus meningkat dalam suku tahun terbaru dilaporkan pada April 2020. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 28 hari bulan Julai. Facebook, simbol FB, adalah rangkaian sosial terbesar dunia dengan jumlah pengguna bulanan melebihi 2 juta orang. FB sedang memasarkan mata wang kriptonya Libra dengan aktif yang akan disatukan dengan kesemua servisnya yang lain, Facebook Messenger, Instagram dan WhatsApp. Menurut satu jangkaan, jumlah pelaburan yang boleh mencecah beberapa trilion boleh berlaku sekiranya Libra diluluskan oleh penguatkuasa Amerika dan Eropah. Kekayaan pengasas Facebook, Mark Zuckerberg, bertambah sebanyak 25.3 bilion walaupun dengan kehadiran pandemik COVID-19. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 22 hari bulan Julai. Google, simbol GOOGL. Alphabet ialah ibu syarikat yang memiliki gegasi media Google dan menawarkan carian web, pengiklanan, peta, aplikasi perisian, sistem operasi mudah alih, kandungan ciptaan pengguna, sistem-sistem syarikat, trading produk dan perkakasan. Jualan Alphabet meningkat 18.3% pada 2019 berbanding 2018 kepada 161.86 bilion. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 23 hari bulan Julai. 3M, simbol MMM, ialah syarikat kimia tertua Amerika Syarikat yang terlibat dalam pelbagai bidang seperti perindustrian, pelindung pekerja, kesihatan dan barang-barang pengguna. Syarikat ini menghasilkan produk-produk lain bagi industri automobil dan penerbangan, kimia, alat pelindung diri, alat teknikal elektronik dan banyak lagi. Nilai modal pasaran ialah lebih dari 96 bilion. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 28 hari bulan Julai. Advanced Micro Devices AMD adalah pengilang litar elektronik bersepadu terbesar, pemprosesan grafik dan sentral. Peningkatan harga stok berlaku ketika musim kripto apabila kad grafik AMD digunakan secara aktif bagi pemetaan kriptografi. Selepas itu, ia mengatasi lawan utamanya Intel dalam mencipta chip pemprosesan 7 nanometer yang baru dikenali sebagai Zen. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 16 hari bulan Julai. Alibaba, simbol BABA, adalah syarikat Cina terbesar di dalam bidang komersial internet. Ia memiliki Taobao.com, Tmall, Alibaba.com dan lain-lain.
Seperti syarikat teknologi yang lain, Alibaba bukan sahaja menjual barangan di atas talian tetapi juga melakukan kajian. Pada tahun 2018, ia mencipta AI untuk memantau kesihatan binatang-binatang di China. Melalui kerjasama bersama SAIC, Alibaba menghasilkan kereta ROE RX-5 dan melancarkannya sebagai kenderaan internet pertama. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 13 hari bulan Ogos. Amazon, simbol AMZN, adalah salah satu syarikat terkenal di dunia. Ia pada mulanya ditubuhkan sebagai kedai atas talian tetapi bertukar bentuk secara ketara tidak lama kemudian. Pada tahun 2019, ia menghasilkan 14 alat-alat dan teknologi dengan pembantu suara Amazon Alexa. Syarikat ini telah memperkenalkan kotak suara pintar, kamera, alat pendengar dan barangan lain. Nilai modal pasarannya adalah setanding Apple di sekitar 1.2 trilion dan ketua eksekutif Jeff Bezos adalah ahli perniagaan terkaya di dunia. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 22 hari bulan Julai. Baidu, simbol BIDU, adalah syarikat Cina yang telah mencapai tangga keempat di dunia sebagai enjin carian. Menurut Forbes, syarikat ini mendapat tempat ke-186 dari segi nilai modal pasaran. Pada 2017 dan 2018, jualan syarikat ini meningkat dari 84 bilion ke 102 bilion yuan. Pada 2019, nisbah pertumbuhan kewangan menunjukkan kelembapan dan ini memberi kesan negatif kepada saham. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 4 hari bulan Ogos. Boeing BA adalah syarikat yang dikenali sebagai pengeluar penerbangan, tetapi ini hanya sebahagian dari perniagaannya. Ia juga adalah syarikat penerbangan angkasa bahagian dari perniagaan dengan SpaceX milik Elon Musk. Syarikat ini ialah kontraktor ketenteraan utama Amerika Syarikat. Nilai modal pasaran Boeing adalah 100 bilion. Pada 2019, syarikat ini mengalami kesulitan dengan dua kemalangan 737 MAX yang terhempas. Harga saham juga telah merosot akibat hal ini. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 22 hari bulan Julai. Caterpillar, simbol CAT, ialah pengeluar perkakas istimewa yang terkenal. Walaupun perniagaan utama syarikat ini adalah teknikal, enjin dan penjana kuasa, ia juga terlibat dalam bidang kewangan iaitu memberi insurans dan pinjaman kepada pengedar dan pengguna. Nilai modal pasarannya adalah lebih dari 74 bilion. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 31 hari bulan Julai. Chevron, simbol CVX, adalah syarikat tenaga terbesar dunia dengan nilai modal pasaran 200 bilion. Selain mengeluarkan minyak dan gas, syarikat ini mengkaji sumber tenaga alternatif. Nisbah dividen sesahamnya agak tinggi, ini boleh menarik pelabur baru. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 24 hari bulan Julai. Cisco, simbol CSCO, adalah sebuah syarikat teknologi dan sahamnya didagangkan di Nasdaq. Syarikat ini mengeluarkan peralatan seperti modem kabel, sistem litar keselamatan, alat keselamatan rangkaian, DSL dan lain-lain. Nilai modal pasarannya adalah 200 bilion. Nisbah bayaran dividennya adalah antara yang tertinggi dalam bidang ini. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 12 hari bulan Julai. The Coca-Cola Company, simbol KO, adalah syarikat yang tak perlu pengenalan. Diasaskan pada 1892, ia telah berkembang dari 50 pekerja ke syarikat minuman gergasi yang mempunyai nilai modal pasar melebihi 200 bilion. Jenama Coca-Cola adalah antara jenama termahal di dunia dengan nilai 59 bilion. Pada 2020, ia melancarkan bayaran mata wang kripto di mesin minuman di New Zealand dan Australia. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 22 hari bulan Julai. The Walt Disney Company, simbol DIS, adalah konglomerat dalam bidang hiburan. Seperti gegasi kewangan lain, kepentingan syarikat ini bukan sahaja dalam mengeluarkan filem dan kartun. Pada 2018, ia mengeluarkan jaket istimewa yang boleh memberi sensasi fizikal kepada pemakainya. Jaket ini dicipta dengan kerjasama MIT. Saham syarikat ini telah berkembang dari 20 ke 150 dolar dalam 10 tahun dari 2009 hingga 2019. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 11 hari bulan Julai. ExxonMobil, simbol XOM, adalah syarikat tenaga yang terlibat dalam pencarian, pengeluaran dan penapisan minyak di serata dunia. Nilai keuntungan bersih merosot 110.72% lebih rendah berbanding suku tahun sebelumnya disebabkan krisis minyak dan pandemik. Disebabkan situasi ekonomi yang mencabar, syarikat ini sedang mempertimbangkan penjualan sahamnya dalam tapak terbesar di Azerbaijan dan menangguh keputusan untuk meneruskan projek LNG yang bernilai 30 bilion di Mozambik Utara. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 31 hari bulan Julai. Goldman Sachs Group, simbol GS, adalah bank pelaburan yang pada hakikatnya adalah konglomerat kewangan. Ia tergolong di dalam senarai bank-bank sistemik yang terpenting sejak 2011 bersama-sama Citigroup, Deutsche Bank dan HSBC.
Aktiviti bank ini tertumpu kepada 4 bidang: pelaburan, perkhidmatan, pelabur institusi, pelaburan dan pinjaman dan pengurusan aset. Selepas pertumbuhan yang ketara pada 2003, nilai modal pasarannya merosot akibat krisis subprime pada tahun 2008. Harga saham merosot ke $74, tetapi pertumbuhan kembali tidak lama selepas itu. Nilai saham GS hampir mencecah $200 pada hujung 2009. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 15 hari bulan Julai. JP Morgan Chase JPM ialah sebuah ibu syarikat kewangan yang terbentuk akibat gabungan bank-bank besar Amerika Syarikat. Nilai modal pasarannya melebihi 330 bilion. Ia juga beroperasi di Eropah dan Asia dan memiliki kepentingan dalam syarikat-syarikat seperti Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple dan lain-lain. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 14 hari bulan Julai. Johnson & Johnson, simbol J&J. Majoriti mengenali syarikat ini sebagai pengeluar barangan kebersihan, tetapi ia juga pengeluar utama perkakas perubatan. Saham J&J hampir tidak menerima kesan apabila wabak pandemik COVID-19 tiba. Nilai modal pasarannya melebihi 380 bilion. Saham J&J meningkat sebanyak 3 kali dari $46 ke $145 dari 2009. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 16 hari bulan Julai. Mastercard, simbol MA, ialah sebuah syarikat kewangan antarabangsa yang beroperasi di 210 negara yang sedang berkembang dengan pantas. Ia memperkenalkan kad biometrik ujian pada 2017 dan telah melancarkan perkhidmatan bayaran selfie pada tahun sebelumnya. Nisbah keuntungan MA menyelah berbanding syarikat-syarikat lain dalam bidang yang sama. Nilai modal pasarannya melebihi 300 bilion. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 29 hari bulan Julai. McDonald's, simbol MCD. Syarikat ini tidak perlu diperkenalkan. Restoran McDonald's boleh didapati di seluruh dunia. Ia mempunyai lebih dari 30,000 restoran di 118 negara. Ramai tidak tahu selain catering, McDonald's adalah pemilik hartanah terbesar. Saham McDonald's meningkat dari $60 ke $200 dalam tempoh 10 tahun. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 16 hari bulan Julai. Twitter, simbol TWTR, adalah platform sosial penerbitan dan perbincangan teks pendek, imej dan video. Twitter diguna pakai oleh ramai selebriti dan orang-orang ternama. Twitter menanggung kerugian $8.4 juta pada suku tahun pertama tahun ini akibat pengurangan bajet perbelanjaan pengiklanan. Baru-baru ini Twitter mula menapis mesej-mesej dari Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang aktif menggunakan platform sosial ini. Sebagai balasan, Presiden Trump telah meluluskan undang-undang yang memberi kesan kepada rangkaian sosial. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 23 hari bulan Julai. Tesla, simbol TSLA, adalah syarikat automobil yang mengeluarkan kereta elektrik yang dimiliki Elon Musk, seorang ahli perniagaan terkenal. Pada hujung tahun lalu, nilai saham syarikat ini meningkat sebanyak 4 kali hasil pelancaran model kereta baru dan bacaan jualan bulan Mei di China. Selepas kemerosotan nilai akibat pandemik, nilai saham telah kembali ke paras maksimum dan baru-baru ini mencecah paras tertinggi di $1,025 setelah Elon Musk mengumumkan pengeluaran besar-besaran truk semi. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 22 hari bulan Julai. Morgan Stanley, simbol MS, ialah ibu syarikat bank Amerika Syarikat yang besar dengan nilai aset kira-kira $1 trilion. Syarikat ini beroperasi melalui 3 segmen: security institusi, pengurusan kekayaan peribadi dan pengurusan pelaburan. Pada bulan Jun, James Gorman, Executive Director Morgan Stanley, menyarankan bank-bank Amerika untuk terus membayar dividen di pertemuan tahunan pelanggan kerana fasa terburuk ekonomi dan pasaran pekerja telah berakhir. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 15 hari bulan Julai. Nvidia, simbol NVDA, adalah syarikat yang mengeluarkan chip grafik komputer. Baru-baru ini syarikat ini terlibat dalam kereta pandu sendiri dan AI di mana pemproses grafik menjadi permintaan ramai. Laporan terbaru syarikat menunjukkan peningkatan jualan sebanyak 39% di mana ia mengatasi sasaran sebanyak 3.7%. Jualan segmen ini juga mendapat sokongan dari Nvidia Gaming Streaming Service. Sejak ia diperkenalkan pada bulan Februari, jumlah pengguna telah mencecah 2 juta. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 6 hari bulan Ogos. Oracle, simbol ORCL, adalah syarikat perisian korporat yang menawarkan penyelesaian teknologi seperti pangkalan data, perisian pelbagai platform, aplikasi dan perkakasan. Salah satu produk mereka adalah OpenOffice, iaitu salah satu pengganti Microsoft Office. Suku tahun pertama ini menunjukkan pertumbuhan 2% berbanding tahun lalu. Sewaktu fasa aktif pandemik, pengasas Larry Ellison meraih $7 bilion. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 16 hari bulan Jun.
Starbucks, simbol SBUX, adalah syarikat gegasi pasaran kopi dunia yang berasal dari Amerika Syarikat. Rangkaiannya melebihi 30,000 cawangan di serata dunia. Krisis telah meninggalkan kesan negatif kepadanya. Ia bercadang untuk menutup lebih 400 kedai kopi di Amerika Syarikat dalam tempoh 18 bulan terdekat dan akan membuka kurang dari separuh cawangan baru yang telah dirancang tahun ini. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 28 hari bulan Julai. Visa, simbol V, adalah syarikat pemprosesan transaksi pembayaran antarabangsa yang menguruskan rangkaian pembayaran elektronik global melalui beribu-ribu institusi kewangan di lebih 200 negara. Keuntungan bersih Visa dalam separuh tahun pertama tahun 2019-2020 meningkat sebanyak 6.8% kepada 6 bilion dari 356 juta dolar. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 23 hari bulan Julai. eBay, simbol EBAY, ialah syarikat Amerika Syarikat yang menawarkan khidmat lelong dan pembelian atas talian. Prestasi kewangan suku tahunnya berjaya mengatasi sasaran. Laporan yang mantap ini dipengaruhi oleh pembelian atas talian sewaktu kuarantin. Jualan pada suku tahun pertama meningkat sebanyak 6.6 kali tahun demi tahun ke 2.37 bilion dolar, dengan jualan bagi tahun 2020 dianggap akan berada dalam lingkungan 9.56 dan 9.76 bilion dolar. eBay bukan sahaja mengatasi kelembapan selepas krisis tetapi menetapkan rekod tertinggi baru dengan kenaikan lebih dari 30% sejak awal Mac. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 15 hari bulan Julai. Procter & Gamble, simbol PG, adalah salah satu syarikat gegasi dalam dunia pasaran barangan pengguna. Jenama-jenamanya termasuklah Tide, Charmin, Pantene dan Pampers. Syarikat ini telah mengeluarkan laporan yang sedikit lebih baik dari sasaran bagi suku tahun pertama disebabkan peningkatan barangan harian sewaktu kuarantin. Pihak pengurusan mengekalkan sasaran pertumbuhan jualan sebanyak 4 ke 5% bagi tahun 2020 dan mengumumkan kenaikan dividen 6%. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 4 hari bulan Ogos. Slack, simbol WORK, adalah syarikat yang menawarkan khidmat komunikasi dan kerjasama pasukan atas awangan dengan menggabungkan aplikasi-aplikasi pekerjaan seperti Google Drive, Trello, Dropbox, Heroku, GitHub dan lain-lain. Jualan bagi suku tahun kedua meningkat sebanyak 50% ke lebih 200 juta. Akibat pandemik dan peningkatan permintaan bagi perkhidmatan kerja dari luar pejabat, jumlah pelanggan meningkat 12,000 dalam tempoh 4 bulan ke belakang. Sebagai perbandingan, kira-kira 5,000 pelanggan baru diperoleh dalam 2 suku tahun sebelum ini. Syarikat ini juga telah menandatangani persetujuan baru bersama Amazon di mana kesemua warga kerja Amazon boleh menggunakan Slack. Nike, simbol NKE, adalah syarikat terkenal yang menghasilkan pakaian dan kasut sukan serta peralatan untuk latihan. Dalam suku tahun pertama, syarikat telah melaporkan peningkatan jualan sebanyak 5% tetapi keuntungan merosot akibat kesan virus corona. Pertumbuhan jualan berlaku disebabkan peningkatan jualan Nike Direct sebanyak 13 ke 36% melalui jualan atas talian dari seluruh dunia. Akibat pandemik, syarikat ini berhenti mengeluarkan sasaran kewangan bagi suku tahun kedua dan berkata ia akan terus memberi tumpuan kepada pengeluaran produk baru. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 25 hari bulan Jun. Netflix, simbol NFLX, adalah syarikat Amerika Syarikat dan pengeluar filem dan tayangan bersiri secara media stream. Pandemik COVID-19 telah memaksa ramai untuk tinggal di rumah menyebabkan ramai melanggan untuk mendapatkan kandungan digital. Jumlah pelanggan berbayar antarabangsa Netflix mencapai rekod 182.86 juta, iaitu kenaikan hampir 2 kali lebih dari yang disasarkan. Jualan suku tahun meningkat 28% dari tahun ke tahun ke 5.77 bilion, tetapi syarikat ini memberi amaran bahawa pertumbuhan boleh menunjukkan pembalikan apabila kuarantin tamat. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 20 hari bulan Julai. Novartis, simbol NVS, adalah syarikat perubatan terbesar Eropah yang beroperasi di 155 buah negara. Keuntungan bersih suku tahun pertama 2020 meningkat 16% berbanding tempoh yang sama tahun lalu dan mencecah 2.2 bilion. Syarikat ini menyasarkan pertumbuhan unit jualan akan mencapai antara 4 ke 9% menjelang tahun ini. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 21 hari bulan Julai. BMW adalah pengeluar automobil terkenal Jerman. Nilai modal pasarannya menghampiri 60 bilion euro pada tahun 2019. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 5 hari bulan Ogos. Nintendo adalah syarikat Jepun yang mengeluarkan pada 5 hari bulan Ogos. Kedai ini diasaskan pada 1889 dan mengambil tempat pertama dalam pasaran permainan konsol untuk tempoh waktu yang lama sehingga Sony mula menaik. Laporan kewangan suku tahun seterusnya akan dikeluarkan pada 4 hari bulan Ogos. Sertai kami, belajar dan raih keuntungan bersama Olimtrade.